Apakah kaitan sifat 20 dengan ilmu logik Aristotle? Kita sebut yang ni. Ketika itu tak ada lagi 20 ni. Ketika tu deal dengan 7, dengan 13. Semua ni kerana mereka react kepada ilmu falsafah yang masuk ke dalam dunia Islam. Dan kita kena bagi excuse juga. Ini siapa yang nak dengar ni, dia faham, tak faham, macam tak faham. Benda ni dia kelebihan sejarah Islam dibandingkan dengan Christianity. Apabila falsafah serang Kristian drop, jatuh, tak dapat nak menangani idea Aristotle dan seumpamanya juga sebahagian daripada apa yang di Plato yang sebut kan, termasuk dengan Neoplatonis. Mereka ni semuanya telah cakap benda-benda yang memang logik di sudut teologi ni, dan akal sendiri macam nak mengakui apa yang mereka kata, dan sebahagian apa yang mereka kata boleh di-argue lagi. Dan kalau kita dengar apa yang mereka kata, kita tak akan berhenti, tak akan stop untuk memikirkan apa yang mereka kata, kerana logik itu akan bermain dalam fikiran kita. Apabila masuk ke Christianity gagal untuk menangani idea-idea falsafah yang ditulis dalam buku-buku falsafah. Tapi hebatnya dunia Islam, apabila dia masuk ke dalam dunia Islam, umat Islam bangkit deal dengan idea ini, berurusan dengan idea ini. Bila nak berurusan dengan idea ini, macam serangan barat, pemikiran falsafah barat. Orang Islam tak duduk diam, kita baca Quran. Kita lihat orang Islam bangkit, belajar falsafah barat, jawab barat. Demikian realiti pada zaman itu, mereka belajar bagi falsafah itu untuk jawab falsafah itu. Di kalangan yang belajar, ada yang tenggelam. Di kalangan yang belajar, ada yang berniat nak mempertahankan Islam. Kita juga kena berikan kredit kepada Mu'tazilah, kerana dia telah berusaha pada satu peringkat untuk mempertahankan Islam dengan hujah-hujah falsafah yang dia belajar. Tapi dia mungkin tersasul juga kerana peringkat awal. Datang Abu Hasan Asy'ari, cuba membetulkan apa yang salah di kalangan pahaman Mu'tazilah. Dia telah berjaya sebahagian daripadanya. Datang orang kemudian mengkritik sebahagian apa yang dia sebut. Abu Mansur Al-Maturidi tak bersetuju dengan sebahagian Abu Hasan Asy'ari sebut. Datang orang yang kemudian memberikan pandangan yang lain. Al-Bulqi, Baqalani dan seumpamanya berbeza dengan Abu Hasan Asy'ari. Demikian juga apabila datang Ibn Sina, sampai tenggelam dengan falsafah, akhirnya dihukum sesat oleh sebahagian para ulama. Datang Al-Ghazali, cuba deal dengan falsafah, dia mengkritik Ibn Sina, bahkan dia mengkafirkan sebahagian Ibn Sina dan seumpamanya, sehingga peringkat itu. Datang Ibn Taimiyah, mengkritik sebahagian apa yang disebut oleh Al-Ghazali. Tapi semua ini adalah rangkaian daripada usaha untuk menangani masalah falsafah yang menyerang dunia Islam. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan sebahagian mereka. Kita yang datang kemudian taklah boleh telan semua yang mereka bahaskan. Kita ambil yang manfaat. Adakah keperluan makcik di kampung tu yang baru nak tahu Islam, ataupun asing yang baru masuk Islam, patutkah nak habaq asing Allah ada lawan tiada, asing Allah dengar lawan pekak? Perlukah asing sampai peringkat tu? Asing tak pernah deal dengan falsafah ni. Abang kasih asing Allah maha mendengar, you buat apa pun dia dengar, dia maha melihat. Cukuplah. Yang nak pergi ulang balik benda tu buat apa? Dan zaman dia tu telah berlalu dan tidak ada keperluan lagi. Kita nak pergi cerita orang nak semayang Isya, nak bagi kursus saudara baru nak semayang Isya, kita pun syarah tentang pembahagian ayat. Ayat ada berapa jenis? Ayat mutlak, ayat panjang cerita ada. Lepas tu ayat mutlak ni, ayat lot boleh, ayat salji boleh. Sampai pukul 12 malam tak semayang lagi. Habaklah kat ni, cara ambil uduk sekian, tak kita pergi ambil kat pipe tu. Habislah. Kok lepas tu dia dah masuk Islam lama, dah nak bersembang panjang. Cerita sikit-sikit, tapi itu bukan keperluan. Sampai nak cerita salji, duduk ni pun duk hangat elok lagi saja, main kat mana? Maka dengan itu balik kepada cara perbahasan salaf is the best. Deal dengan macam mana salaf. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu keperluan pun. Falsafah tak masuk lagi.